Okey. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat selalu. Macam biasa, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Izian, iaitu hos webinar anda daripada Manik Berhad untuk sesi webinar Cerita.my hari ini. Okey, hari ini saya bersama tetamu yang istimewa sebab beliau merupakan pengarah projek daripada pihak Filem Malaysia, iaitu Encik Al-Rafai Sapi. Selain itu, kita juga ada tetamu tetap kita yang turut bersama, iaitu Cikgu Yasir. Cikgu Yasir ni merupakan master trainer daripada pihak Mining. Baiklah, seperti biasa saya nak bagi tahu untuk sesi webinar kita hari ini, kita akan adakan 5 cabutan bertuah untuk para penonton yang dah buat pre-registration pada link Facebook Mining Berhad di penghujung rancangan. Jadi saya harap anda semua dapat tonton sesi kita sampai habis sebab berkemungkinan besar anda dapat menang hadiah cabutan bertuah. Alright, sekarang saya nak ceritakan siapa tetamu jemputan kita yang istimewa ni. Okey, projek Arkib Filem Malaysia atau lebih dikenali sebagai Filem Malaysia merupakan inisiatif yang diwujudkan daripada pihak e-bengkel pendigitalan Komuniti Industri Kandungan Kreatif Malaysia yang dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun PINAS. Pengarah projek ini yang berada bersama kita hari ini iaitu Encik Al-Rafai Sapi telah mewujudkan laman sesawang filmmalaysia.my dan masih dalam proses pengumpulan data dan bahan-bahan filem. Encik Al merupakan pengamal media berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang kewartawanan sebagai wartawan dan editor pengurusan. Termasuk beliau juga pernah berkhidmat di 2 agensi akhbar besar iaitu Cosmo dan Harian Metro. Bukan biasa-biasa orangnya. Beliau juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang portal berita menerusi 8 jenama portal berita berpengaruh iaitu Malaysian Digest dan juga 5 portal berita di bawah Astro. Manakala selepas itu beliau bersama Free Malaysia Today iaitu FMT dan mempunyai portal berita sendiri iaitu Cafe Buzz. Encik L sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pensyarah sambilan dan kini sebagai pembantu penyelidik di Fakulti Filem, Teater dan Animasi dan masih melanjutkan pengajian Dr. Falsafah PhD dalam bidang kajian arkib filem digital. Beliau juga pernah menerbitkan buku autobiografi pertama untuk Mawi yang berjudul Mawi Dalam Lautan Manusia yang kini sudah dijual di pasaran. Pencapaian terbaik beliau ialah meraih anugerah kewartawanan industri filem Malaysia 2017 dalam kategori Anugerah Media Baharu. Beliau juga merupakan pemenang utama kategori Bahasa Malaysia Anugerah Integriti 2012 Anjuran Institut Integriti Malaysia dan Malaysia Press Institute MPI. Jadi itu sahaja pengenalan tetamu jemputan kita dari saya. Sekarang saya akan berikan ruang kepada Cikgu Yasir untuk meneruskan sesi Cerita.my kita. Kita silakan Cikgu. Terima kasih Izian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat petang semua. Yang mana yang makan tu, selamat menjamu selera. Dan sebelum saya bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, sekali lagi saya mohon maaf kepada anda semua para penonton yang mana yang join minggu lepas sebab rasa bersalah tu tak habis lagi lah sebab line kurang memuaskan minggu lepas kan. Tetamu kita tak boleh nak join, dia tekan banyak kali, terkeluar, tekan banyak kali, terkeluar, maklumlah online ni kan. Okey, baik. Yang mana yang dah join tu, saya harap anda boleh share link ni. Senang aja, dekat bawah video tu ada button share. Klik button share tu dan share dekat mana-mana platform yang anda ada. Jadi boleh ramai-ramai lagi tengok kita punya live pada hari ini. Minggu lepas kita pecah rekod, 2000 lebih tengok. Alhamdulillah. Dan semoga minggu ni boleh pecah rekod lagi lah daripada minggu lepas. Berbanding minggu lepas. Target minggu ni at least kita nak capai 2,500 penonton pada waktu live ni. Lepas live tu, tak kira lah kan. Masa live ni kita nak ramai tengok kan. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya dulu. Macam mana biasa saya bersama anda setiap minggu, CY. Nama glamour tu, CY ataupun Cikgu Yasir. Master Trainer Manik Berhad. So bersama saya hari ini ialah Al-Rafai Sapi. Nama pena beliau Al-Rafai Sapi. Ni wartawan yang hebat ni. So nak kenal lagi, kita akan bersama dengan dia ni.
tetamu kita ni nak sembang-sembang berkaitan dengan L sendiri, saya panggil L, Cik L sendiri yang buat, dah siapkan ni, yang terpampang di skrin anda sekarang ni. Ini menggunakan platform website Mynic. Ramai lagi yang belum tahu lagi dengan Mynic ni boleh buat website sendiri. Tak payah suruh upah-upah orang dah, boleh buat sendiri. Senang sahaja. Yang kita akan pergi ke situ nanti. Baik. Dah tiba masanya kita bersama dengan tetamu istimewa ni. Assalamualaikum sekali lagi Cik L. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik cikgu. Alhamdulillah. Ada kat mana tu, office ke? Saya pejabat ni. Ada kat office-nya? Ya, saya. Okey. Ni ramai tu, berbilion-bilion orang tu nak dengar ni. Siapa L Rafai ni? Kalau boleh ceritakan sikit latar belakang bagi penonton-penonton kenal. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Yasir. Tadi pun Izan pun dah cerita sedikit pasal saya. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyaklah kepada Mynic yang mengundang saya untuk sesi hari ini. Saya pun tertunggu-tunggu juga untuk bercakap mengenai projek Arkib Filem Malaysia ataupun Filem Malaysia ni. Baik, sedikit tadi dah tahu, saya pun saya seorang pengamal media. Pengamal media ni kalau masih yang tak biasa dengar pengamal media ni, senang cakap dia wartawan lah, wartawan. So pengalaman saya sebagai wartawan lebih dalam 20 tahun ni, saya gunakan pengalaman saya ni untuk buat satu benda yang baru lah. Benda yang baru ni maksud saya buat projek Arkib Filem Malaysia ni. Seperti yang dikatakan oleh Izan tadi, moderator tadi, projek Arkib Filem Malaysia ni bermula pada Disember 2020. Pada masa itu saya turut serta dalam satu program bengkel yang dianjurkan oleh Finas dengan kerjasama Mynic Berhad. Program bengkel e-pendigitalan. Community untuk industri kreatif. Maksudnya pada masa itu kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Betul. Jadi, masa tu kita kelas tu pun kita buat online kan? Betul. Saya pun agak kita pun kalau berjumpa ni lagi sonok bersembang. Betul. Boleh makan bihun dengan kari pap. Favorite tu. Betul. Jadi bila walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 tu, alhamdulillah saya ucapkan syabaslah kepada Finas dan juga Mynic Berhad kerana dapat menganjurkan bengkel secara online dengan jayanya. Pengalaman saya dalam bengkel tu, untuk masing-masing peserta diminta untuk buat satu website lah. Saya sebenarnya untuk saya buat projek Arkib Filem Malaysia ni bukan benda baru lah. Saya bermula projek ni sebelum tu lagi. Tapi sebabkan peluang ada di Mynic tu, saya rasa itu yang peluang terbaik lah untuk saya buat portal di bawah Mynic Berhad. Jadi dengan sokongan Mynic dan juga Finas, alhamdulillah projek ini masih berjalan, tapi masih dalam proses untuk mengumpul konten-konten lah. Okey. Sebelum kita panjang lebar lagi mendalami apa itu Arkib Filem Negara, Arkib Filem Malaysia ni punya portal ni, kita nak cerita sikit. Kita cerita sikit. Cik L cuba cerita sikit pengalaman kita join program online Mynic. Dah lah belajar online melalui online pula tu. Macam mana kita itu ni, okey tak? Masa tu Disember 2020 betul? Betul. Macam mana pengalaman tu? Boleh cerita sikit lah kita buat. Baik. Sebenarnya memang agak mencabar sebab kita hanya bertemu secara maya. Jadi dari segi proses untuk kita faham, dari segi proses untuk praktikal, sebab kita nak buat website. Website ni kena buat praktikal. Sebolehnya kita kalau kita berjumpa tu lagi bagus, tapi disebabkan kita buat secara online, tapi tak ada masalah sebab ni kita masa program tu sendiri kita ada tenaga pengajar yang hebatlah, Cikgu Yasir. So Cikgu Yasir memberi penerangan tu dengan jelas, macam mana apa yang perlu kita buat daripada zero tu, daripada kita kosong tak ada apa-apa website sampai kita ada website.
Betul. Sebenarnya apa yang saya dapat daripada yang saya belajar daripada bengkel tu sebenarnya nak buat website ni tak susah. Sebenarnya kita pun tahu kalau biasa siapa-siapa yang biasa buat website apa semua ataupun biasa tengok ataupun Google macam-macam nak buat website ni macam-macam platform ada. Tapi Betul. yang saya lihat Mynic Berhad ni, yang Mynic punya lagi senang. Sebab saya kata lagi senang sebab dia satu dia kita mudah untuk daftar kita punya domain. Maksudnya daftar domain tu ialah kita macam saya punya ni domain www.filmmalaysia.my. MY tu merujuk pada Malaysia lah. So saya lebih suka pilih MY tu daripada .com sebab kita nak establish kita punya website tu adalah daripada Malaysia. So satu dunia faham kalau .my tu adalah daripada Malaysia. Betul. Okey. Bab ni saya potong sikit. Bab MY ni kan saya takut terlupa lagi kan. Betul. Bab MY ni memang betul Cik El. Ramai orang salah faham. Orang ingat kalau nak pergi international pakai .com. Kalau guna .my ni orang Malaysia je nampak. Itu salah tu satu persepsi yang salah sebenarnya. Betul. Apa pun kita guna, satu dunia pun kat mana orang tekan je kita punya website tu akan jumpa, akan nampak. Kalau macam dengan filem Malaysia.my, orang Australia ke, orang UK ke, orang US ke, type je yang ini dekat Google, dia akan keluar. Dia .my tu, dia dot kat belakang tu melambangkan identiti negara. So kalau kita ni beroperasi di Malaysia dan menggunakan .my, kepercayaan orang tu lagi tinggi lah. Macam tu. Okey. So tadi El dah sebut dah tak susah kan. Lagipun untuk penonton di luar sana, untuk makluman saya recap sikit. Masa kita buat program tu, yang join tu ialah orang-orang ahli-ahli ataupun peserta-peserta yang ada background dalam industri, kita panggil apa, industri kreatif ni kita panggil apa? Kreatif lah ya. Betul. Industri kreatif. Maksudnya ada yang pelakon, ada yang wartawan, ada yang penulis skrip, macam-macam lah. Betul. Pengarah filem pun ada. Yang mana yang orang kenal pun ada, yang mana yang di belakang tabir pun ada. Dan dia orang ni bukan orang digital, bukan orang online lah. Dia orang tak orang kata apa ni, berlakon, mengarah apa semua. Satu lagi apa ni kita panggil apa tu yang dekat site orang berlakon tu panggil apa tu? PM production manager semua kan. Betul. Dia orang mana ada masa nak online ni. Tapi dia orang join dan boleh siapkan website. Nak cakap kata macam tu lah senangnya website Mynic kalau nak. Kalau orang kata susah-susah ke kan. Itulah senangnya, mudahnya. Betul. Cabaran tu sebab apa? Saya tambah sikit lagi cikgu. Yang tadi tu yang saya dapat belajar daripada bengkel ni, satu sebab kita mudah untuk daftar kita punya domain, satu. Yang kedua yang paling penting adalah bila kita nak buat website tu, dia dah ada template siap-siap. Betul. Pilih je. Pilih saja. Bagi saya tak ada masalah tu. Bagi yang buta IT macam apa ni Cikgu Yasir cakap tadi kan, bagi yang tak ada pengalaman background daripada tak tahu macam mana nak buat apa semua. So di Mynic ni nanti bila kita daftar, kita dah ada kita punya domain apa semua di dalam back-end tu dia punya sistem tu kita nampak dah ada siap-siap dah template dah. Jadi sangat mudah betul. Pilih je. Betul. Okey. Sebelum kita teruskan lagi dengan Cik El, saya nak selitkan sikit macam mana yang kata mudah tu. Okey, saya tunjuk sikit. Boleh El saya tunjukkan kat penonton sikit. Macam dengan Cik El, dia dah ada account. Ada account ni maksudnya bila kita beli package website ni, kemudian kita akan dapat username dan password. Dengan username dan password ni kita kena log in di sini. So maksudnya tak perlu download apa-apa software. Tak perlu download. Macam dengan kita log in masuk Facebook, masuk IG macam tu je. Contoh macam ni sekarang ni. Saya buat saya ambil satu contoh lah. Contoh yang ni password dan username saya dah ada. Then saya just log in. Mana-mana kita boleh online. Ada orang kata tak ada komputer. Sebenarnya dengan tab, dengan handphone pun boleh buat juga. Tapi
dia tak ni lah, tak orang kata apa ni, susah lah nak buat sebab skrin kecil kan, lebih baik guna laptop lah. Okay, kita klik je kat sini, website ni. Kita klik je website ni. Minta maaf ya, saya sekarang ni line kurang sikit. Tadi pun terputus-putus sikit, tapi okey, insyaAllah boleh tengok. Sebab saya sekarang ni buka Google, buka account ni, buka Zoom, dia jadi lambat sikit lah. Okey, sekarang contoh yang ni kan. Okey, kita klik aja. Oh, sebelum tu yang ni edit. Saya patah balik yang tadi, sorry. Saya nak tunjuk, yang ni saya tunjuk dulu macam mana mudahnya nak buat ni. Sekarang dia sedang loading. Bila kita klik dia edit tu, dia sedang loading. Tadi saya nampak tak, saya dah ada 2 website. Kita boleh buat 3 website. Tapi boleh online pada satu masa, 1 website je lah. Tapi kita boleh buat 3 website. Okay. So di sini dah ada dah kat tepi ni, dah ada dah ni. Kita just drag je. Nak masuk apa? Nak masuk heading. Klik, tarik, lepas. Dan untuk nak ni, kita double klik. Function ada dekat sini. Tulis je lah. Tulis. Contohnya dah. So maksudnya, kita drag and drop. Double klik, edit. Double klik, edit. Itu sahaja. Kalau gambar dah ada, video dah ada, saya jamin lah, 1 hari dah siap website kita. Okey. Itu tentang website Mynik. Selingan sikit untuk siapa-siapa yang berminat nak tahu lebih banyak berkaitan dengan website ni, boleh hubungi saya, nanti saya akan jelaskan insya-Allah ya. Okey, berbalik kepada L tentang Arkib Filem Malaysia ni. Okey, kita cerita tengok apa yang objektif dia apa. Arkib Filem Malaysia ni objektif dia apa? Kalau sebelum ni untuk pengetahuan L tetamu-tetamu sebelum ni dia orang jual produk, dia orang jual servis, perkhidmatan, contohnya cuci kapet, contohnya yang mana yang saya teringat lah. Contohnya jual kerepek, contohnya jual makanan baby. Tapi ini unik. Yang ni bukan produk tu. Macam dengan Arkib Filem Malaysia ni, apa yang dibuat kat website ni? Apa tujuan dia? Cuba cerita sikit. Baik. Terima kasih cikgu. Just simple je. Sebelum saya nak jawab soalan tu, kita cuba fikir, cuba kita ambil masa berapa saat ni kita fikir. Apa akan terjadi pada filem Malaysia untuk 100 tahun akan datang? Mungkin orang akan lupa lah. Yang mana yang lama-lama tu. Orang akan lupa, dan filem yang contohlah filem yang tengah tayang sekarang ni kan, walaupun ditayangkan di platform digital kan, itu pun belum tentu kita boleh tonton balik. Sebab kita ni kita tak tahu kalau nak tonton balik pun nak tonton kat mana. Kan? Ini salah satu contoh contoh yang sebelum ni kalau kita dapat tengok filem Lieutenant Adnan arahan Aziz M. Osman macam mana filem tu melalui proses restorasi. Proses restorasi ini adalah salah satu proses untuk mendigitalkan filem tu dalam bentuk digital lah. Mana filem tu asal kan, kalau tengok dia punya reel asal ni dah tak ada. Tapi apa yang saya dapat tahulah, maklumat yang saya dapat tahu, Abang Long Aziz ni dia sanggup untuk dapatkan bahan filem ini daripada luar negara yang masih simpan reel asal filem tu. Jadi dia bawa balik, masa tu tak silap saya reel tu di India. So dia bawa balik reel tu, dia bawa balik ke Malaysia dan dia buat satu proses restorasi. Maksudnya filem tu ada dekat India sana. Saya pun tak pasti macam mana boleh ke sana, tapi tapi apa yang menyedihkan kepada produser-produser pengarah filem kita, kita tak simpan benda tu, bahan-bahan filem tu. Mungkin kalau ada simpan pun mungkin bahan tu pun dah kena makan kulat apa semua kan, so benda tu dah rosak lah. So reel asal ni dah musnah apa semua. Jadi bila nak dapatkan balik, nak tontonkan balik bentuk, mungkin kalau bentuk dalam VCD, CD pun boleh tengok dalam kualiti yang bagus lah. Jadi itu objektif Arkib Filem Malaysia ataupun filem Malaysia ni. Sebenarnya saya nak digitalkan semua koleksi-koleksi filem kita, sama ada pelbagai bahasa lah. Kata filem Malaysia, filem Malaysia tu pelbagai bahasa lah, tak semestinya filem Melayu. Kita digitalkan filem kita ni supaya ia boleh disimpan dalam bentuk digital. Satu lagi boleh ditonton secara maya lah, secara menerusi online lah.
Ya, Jadi ya, ya. sekarang ni pun ada platform-platform yang digital ni ada macam Ya, Movie ada ya, ya. banyak lagi platform digital yang tayangkan Aha, filem-filem lama ada. Alhamdulillah. aha, Saya aha. tujuan saya buat portal Arkid Filem Malaysia ni bukan untuk berniat nak bersaing ataupun Mhm, nak menjatuhkan portal-portal lain, tak ada. Ini sebenarnya mhm, tujuan saya buat portal ni sebenarnya ada salah satu nak membantu Finas sendiri untuk pengetahuan cikgu dan juga penonton ya. mhm. Finas sendiri ada unit yang menguruskan arkid filem ni. Dia ada Okey. betul. Dia dikenali sebagai media tech di Finas Petaling Jaya lah, di pejabat di Petaling Jaya di Aha. bangunan filem negara dulu. Ya, ya. Jadi dia ada makmal di sendiri, so dia pun buat proses restorasi filem ni, filem-filem Aha. lama ni ada. Jadi sebenarnya bahan-bahan tu semua yang telah dibuat digital daripada bahan asal kepada dalam bentuk digital ada Mhm. yang dah buat. Tapi Aha. bahan-bahan ni tidak dapat diakses melalui online. So bahan-bahan ni kalau Okey. siapa-siapa yang nak tengok Mhm. nak tengok ataupun nak tahu boleh Ha? datang ke MediaTek di Finas PJ. MediaTek ni sebenarnya dia macam Oh, library. Dia macam I library see. tapi tak semua orang tahu dan tak tahu dan orang tak datang lah. Oh, Jadi memang pun, sebenarnya memang tak tahu pun, saya pun tak tahu. jadi sebenarnya boleh masuk. Jadi sebenarnya di sana Hmm. ada makmal apa semua yang buat Aha. proses restorasi apa semua lah, restorasi filem-filem apa semua ni. Cuma Okey. tujuan saya nak buat filem Malaysia ni, Arkid Filem Malaysia ni adalah untuk kiranya tambah baik lah, untuk tambah Aha, baik aha, sebagai satu platform untuk bantu aha. Finas untuk jadikan dia sebagai satu platform. Maknanya nanti Hmm. suatu hari nanti bila kontennya dah cukup, Hmm. apa benda ni Finas pun sendiri mengelola benda ni secara sepenuh masa. Jadi Hmm. benda ni dapat diakses oleh semua lah, satu dunia benda Ya, dia. ya, So macam dengan sekarang ni peringkat dia betul, masih lagi peringkat pembinaan, betul. peringkat proses, maksudnya pasal dia melibatkan filem, melibatkan copyright, melibatkan banyak benda. Jadi panjanglah masa tu, Betul, ditambah pula dengan kekangan COVID apa semua ni. betul, betul, Dia jadi inilah, tapi betul. ini adalah satu usaha yang saya rasa bagus untuk masa depan. Mungkin sekarang pun orang dah nampak dah contohnya. Saya tak rasa semua orang tahu yang apa Betul, yang terpampang di skrin ni. Ni semua orang nampak, semua orang dah tengok ni. betul, betul, betul. Mungkin ada yang dah menonton tapi masih ramai lagi mungkin saya sendiri saya tak nampak ni. Ada beberapa, saya ni peminat movie. Memang saya kaki movie punya. Tak kira lah bahasa apa pun. Eh, Tak kira bahasa apa pun. eh, Tapi pun begitu, ada beberapa yang saya tak pernah dengar, tak pernah tengok. Bermaksud, usaha ini bagus untuk nak merekodkan betul, filem-filem Malaysia. Dia bila filem ni sebenarnya banyak, ni tak termasuk telemovie apa semua lagi kan? betul, betul. Ini cuma filem je. Ah, jadi Betul. banyak sangat yang boleh dimasukkan di sini di Hmm. dalam satu tempat. Baik, Tapi baik. biasalah bila dah banyak tu, banyaklah pihak yang terlibat, betul tak? Betul. Jadi dia memakan masa lah. So, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kalau mana yang tengok sekarang ni, filmmalaysia.my. Filmmalaysia.my. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak macam mana usaha yang sedang dibikinkan untuk menempatkan filem-filem Malaysia di satu tempat di mana boleh menjadi rujukan kepada orang-orang pada masa hadapan. Okey. Sebelum tu, sebelum kita teruskan, saya nak remind kepada anda yang mana yang baru join sekarang, baru tengok live kita pada hari ini, ada dua perkara saya nak remind. Yang pertama ialah masih ada masa saya rasa kalau untuk dapatkan cenderahati merchandise daripada Mainik. Apabila orang yang menonton ni special dia boleh dapat cabutan bertuah. Ada 5 orang yang akan kita pilih di akhir rancangan ni nanti. Kita habis kedua ni, tak lama dah ni, popek cakap dah setengah jam dah. Tapi masih ada masa lagi. Mana yang anda tengok ni siaran langsung ni, live ni, cuba tengok dekat copywriting kat atas tu ada satu link
daftar untuk memenangi cabutan bertuah. Sila klik link tersebut dan daftar. Bagi nama aja. Sebab kita nak buat cabutan tu secara live sekejap lagi. Anda boleh tengok cabutan tu secara live dekat skrin nanti. Kita akan pilih 5 orang. Dahsyat, jangan main-main. Dan kita akan post mana yang menang tu 5 orang terpilih, kita akan post merchandise daripada main ni, tidak dijual di mana-mana kedai, menangis tunggang langgang pun tak ada kat 7-Eleven, semua tak ada jual. Dia ada kat main ni je. Macam-macam dapat tu, bukan satu je. Nanti main ni akan hantar, tu satu. Nombor dua, siapa yang menonton ni semua. Kalau hari ni ada 2,000 orang yang menonton, 2,000 kita nak bagi percuma. Kalau hari ni yang menonton ni ialah yang recorded session, pun kita akan bagi percuma. Tak kisahlah sama ada menonton live ataupun recorded, tak kisah, kita akan bagi percuma. Apa dia? Satu produk digital. Produk digital ni, dia mampu untuk ataupun boleh untuk meningkatkan branding anda, branding produk anda di online walaupun anda tidak mempunyai website. Ni sebagai beginner lah, orang tak ada website tapi dia nak naikkan branding dia di online. Macam mana cara dia? Sekejap lagi saya akan share. Dan kita akan bagi produk ni secara percuma kepada semua yang menonton. Tak kira lah berapa ribu orang pun, kita bagi percuma. Okey. Berpatah balik kepada Cik L. Siapa yang baru menonton ni? Yang ini Cik L, Rafai Sapi. Dia dulu pernah bekerja di akhbar. Kalau boleh cerita sikit, akhbar dulu bekerja dan pandangan sekarang ni macam mana tu? Orang tanya-tanya juga. Macam mana orang surat khabar tu? Orang baca ke? Macam mana tu? Orang baca lagi ke macam mana? Cuba boleh kongsi sikit apa beza dulu dengan sekarang? Baik. Terima kasih cikgu. Yalah, bila cikgu tanya soalan tu, dia lebih merujuk pada revolusi lah, revolusi media. Bukan di Malaysia saja, di satu dunia sebenarnya. Ya. Sebenarnya saya ni generasi wartawan yang sempatlah bekerja di akhbar, akhbar Arus Perdana. Masa tu saya dapat saya batch yang terawal untuk akhbar tabloid Cosmo. Cosmo ni satu akhbar di bawah utusan Melayu masa tu kan. Saya pun masa saya sekolah pun saya suka baca utusan Melayu kan. Saya suka macam contoh macam kolom-kolom senyum kambing kan. Lepas tu artikel mengenai agama daripada Astora Jabat kan, orang sekarang dah tak tahu dah yang tu kan. Cerita pasal filem oleh ulasan oleh Kuseman so benda-benda tu semua sedikit sebanyak memberi satu timbul minat lah untuk saya berkecimpung sebagai wartawan. Jadi bila saya join sebagai wartawan masa tu, ni kira 20 tahun dulu ni ceritalah. Masa tu akhbar masih lagi dianggap sebagai medium utama lah untuk masyarakat dapatkan bahan selain daripada menonton berita di TV lah. So masa tu perkembangan portal tak ada lagi. Jadi ada pun tak berapa popular. Ada satu dua ada tapi tak berapa popular masa tu. Jadi bila revolusi tu berlaku kan, saya sempat bersama Cosmo. Selepas tu saya berhijrah ke Harian Metro. Harian Metro kira masa tu kira dah orang kata akhbar nombor 1 lah. So Harian Metro ni kira dah masuk year 5 lah kan. So bila saya masuk Harian Metro tu cabarannya lebih sikit lah sebab kita bekerja dalam orang-orang yang lebih gear 5 kan, lebih ke depan. Betul. Jadi macam-macam lah, sebagai wartawan ni macam-macam lah. Dia interview kan, dia punya tugasan setiap hari dia interview daripada orang yang sapu sampah, orang kerja jalan apa, tinjau longkang apa semua tu, sampai lah Perdana Menteri. Itu semua pengalaman yang saya dah lalui lah, termasuklah macam pengalaman saya ketika insiden kapal terbang Malaysia Airlines masa tu kan, MH370, MH17 masa tu ada lagi giat lagi masa tu. Saya masih sebagai wartawan. Lepas cabaran ni bila contohnya macam tragedi MH370, MH17, tragedi AirAsia,
Lepas tu Okey. tragedi bas genting jatuh apa semua tu. Aha. Cabarannya untuk dapatkan berita tu bukan mudah lah. So macam-macam lah, kita kadang-kadang kita kena turun ke on ground, lepas tu kena dapatkan berita, lepas tu kena kejar daripada, contoh masa bas genting jatuh, saya kena kejar daripada office di Bangsar pergi ke Hospital Bentung untuk berbual saksi yang masih hidup. So macam-macam lah. So benda-benda Kelang kabut ni. kelang kabut lah. Lepas tu kerja dia memang 24/7 lah. Dia macam anggota keselamatan juga lah. Wartawan ni dia macam anggota keselamatan juga lah, sebab dia kerja 24 jam. So dia kena dalam mode standby lah. Kalau macam handphone pun kena mode standby lah. So kalau kadang-kadang time cuti bos panggil kerja, itu kena kerja lah. Betul. Dalam kerja wartawan ni. So kita pun biasa dengar kan, kalau kita nak kerja, nak bagi orang happy, kerja jual aiskrim kan. Kerja jual aiskrim. So nak bagi orang happy, kita jual aiskrim kan. Makan aiskrim semua happy. So sebab sejuk kan. Jadi betul. bila jadi wartawan ni, saya dah kerja akhbar ke Popular masa tu. Kemudian saya berhijrah ke portal, itu Malaysian Digest. Portal Malaysian Digest masa tu dah tutup lah, sekarang dia tak ada Malaysian Digest. Malaysian Digest masa tu dia platform cuma portal. Walaupun dia platform portal, tapi dia cabaran ni dari segi aspek konten. Sebenarnya dia tak kira sama ada portal tu portal berita ataupun portal yang saya buat sekarang ni, portal Arcade Film Malaysia ni, ataupun portal yang inilah penonton-penonton sendiri yang buat dengan website apa semua ni. Cabaran paling utama yang kita tempuh adalah konten lah, konten. Kita nak dapatkan konten macam mana. Betul. So jadi macam mana kita nak tahu konten yang kita letak tu orang suka baca, orang suka tengok. Jadi cabarannya masa di Malaysian Digest tu, kalau ikutkan masa tu dia punya ranking sama juga, portal ni pun dia ada ranking dia. Dia dekat Malaysia dengan dunia ada ranking dia kan. So masa tu ranking Eleza, ranking daripada Eleza, masa tu Malaysian Digest masa saya masuk tu ranking dia dalam 400 lebih lah, 469 tak silap saya. So selepas 6 bulan saya masuk, saya cuba perbaiki dari segi aspek konten apa semua. Lepas tu saya cuba saya sebagai editor in chief lah, ketua editor. Jadi saya cuba bantu dia, saya punya wartawan saya, macam mana dia orang nak dapatkan story apa semua, nak dapatkan cerita-cerita yang lebih eksklusif apa semua. Alhamdulillah selepas 6 bulan ranking pergi ke 60. So itu satu kejayaan. Jauh juga tu Jauh juga terbang tu. Kalau bola sepak tu ranking ke 60 pun hebat lah. So lepas tu saya pergi ke portal lain, saya masuk ke Astro. Di Astro pun ada portal berita. Masa tu Astro ada portal Studio H, portal hiburan. Dia magazine hiburan, magazine dalam bentuk elektronik. Studio H. Lepas tu saya pergi ke satu branding baru namanya Rojak Daily. Rojak Daily ni ke Dewa Bahasa lah, Dewa Bahasa. So Rojak Daily ni, di Rojak Daily lah saya dapat peluang untuk saya perkenalkan satu idea baru, iaitu portal berita yang dikenali sebagai Rojak Daily Scope. Dia punya atas ni Rojak Daily. So dia ada pecahannya, ada Rojak Daily English, Rojak Daily. Lepas tu ada Rojak Daily Cow untuk hiburan dengan rencana, dan untuk news adalah Rojak Daily Scope. Masa saya di Rojak Daily Cow, saya alhamdulillah rezeki saya buat satu artikel mengenai filem Malaysia. Masa tu saya interview pengarah tersohor lah, Ademan Saleh. Kita pasal isu filem Malaysia. So artikel tu berjaya menang anugerah kewartawanan industri filem Malaysia, anjuran PINAS dan juga Persatuan Penulis Wartawan Hiburan WEM masa tu tahun 2017. Itu salah satu saya punya pencapaian terbaik saya dalam sebagai wartawan hiburan. Jadi sebagai editor hiburan juga lah. Jadi selepas tu saya dapat join pelbagai portal lagi. Termasuklah portal saya buat portal saya sendiri, Cafe Bus, portal yang saya buat sendiri. Lepas tu yang terbaru ni lah, Arcade Film Malaysia lah. Maknanya bagi saya kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kan sekarang ni, kita boleh tengok terlalu banyak portal-portal berita. Portal-portal berita terlalu banyak. Jadi bukan nak kata salah tu, tak salah. Siapa-siapa pun kan, siapa-siapa pun sebab portal berita ni tak semestinya kita kena ada syarikat ataupun kita kena ada staff baru kita buat. Kita sebagai individu pun kita boleh buat portal berita. Cuma isunya seperti yang kerajaan kita selalu katakan, di komunikasi selalu katakan pasal isu berita palsu.
Itu yang kita kena berhati-hatilah. So jadi konten palsu ni merujuk kembali kepada konten tadi. Jadi kita kena pastikan konten-konten yang kita baca tu sahih, benar. Kadang-kadang trend sekarang ni orang nak benda tu trending tanpa memikirkan natijah di sebalik itu. Palsu ke tak palsu ke dia tak kisah, asalkan dah viral. Yang tu yang bahaya tu. Betul. Macam kan? Sama juga macam konten tu Akid Filem Malaysia ni. Saya tak boleh kata sebarangan letak dia apa-apa filem ataupun buat sambil lewa benda ni, sebab benda ni perlu makan masa yang panjang. Dia macam macam kita buat rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, ataupun kita buat satu pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek. Jadi bagi saya untuk projek saya ni saya meletakkan dia ada projek jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya untuk generasi akan datang lah, dia dapat tengok konten semua filem-filem. Dia bukan setakat filem. Kita tujuan saya buat filem Malaysia ni bukan sekadar kita nak tengok filem. Kita dapat tahu maklumat-maklumat yang berkaitan dengan filem. Contohnya artikel-artikel berkaitan dengan filem, lagi bahan-bahan berkaitan dengan filem. Contohnya kalau ada kostum-kostum yang menarik apa semua yang pernah digunakan masa penggambaran tu, ataupun cerita balik tabir, ada video ke apa benda ke, semua ada di sini. Jadi macam kita lah, macam kita selalu kita type kan, bila kita type apa-apa maklumat dari Google kan, kita akan cari yang first yang akan keluar tu kan, itulah dia ni yang maklumat tu. Sebolehnya saya nak portal saya ni jadi yang first lah. Jadi first. Bila kita type apa-apa filem, dia jadi first. Supaya tujuannya sebagai rujukan lah kepada orang industri dan juga penonton-penonton kita lah, supaya dia orang lebih faham kan. So kadang-kadang kita pun maklumat tu kadang-kadang macam saya kata tadi lah, maklumat tu kadang-kadang ada yang tak betul apa semua kan. Kadang-kadang terlalu percaya benda-benda yang berita-berita yang orang kata macam portal yang tak dikenali ni lah, portal yang tak established. Saya sebenarnya cikgu, saya pernah bawa satu isu pasal portal ni. Saya pernah bawa isu ni kepada pengetahuan pihak menteri dah. Saya pernah bawa isu ni supaya portal-portal ini berdaftar dengan kementerian. Di bawah kementerian untuk dipantau. Betul, untuk dipantau. Di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita ada Jabatan Penerangan. Bagi orang-orang media, kalau biasa tengok orang media dia akan pakai tag kerja kan. Tag kerja tu selain tag kerja syarikat dia ada satu tag dia tulis tu media. Media press. Press. Media tu tag media tu bukan sebarangan. Tag tu dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi maksud di sini adalah saya punya cadangan supaya portal-portal berita yang sama ada dia bersifat individu ataupun bersifat syarikat perlu berdaftar dengan Jabatan Penerangan. Macam kita lah, kita rakyat Malaysia kan. Kita rakyat Malaysia, kita kena ada IC, kena ada kad menalan. Kita kena berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran supaya itu adalah tanda bahawa kita adalah orang Malaysia. Jadi bila kita tak ada pendaftaran dengan Jabatan Penerangan, ini menimbulkan satu persepsi yang agak berbahayalah, negatif ke lah. Seorang pun tak tahu sama ada portal kita portal scammer ke scam ke apa semua kan. Scam terlalu banyak sekarang ni orang betul. Orang sekarang ni pun orang tengok orang percaya tu yang orang percaya, mudah percaya. Tambah kalau ada konten-konten bentuk video yang kita viral kan apa semua ni. So mudah. Ini yang satu lagi bagusnya kalau kita guna domain.my.my, sebab tak sewenang-wenangnya untuk nak daftar macam dengan .com contohnya, siapa-siapa sahaja boleh daftar, menipu pun boleh daftar. Tapi kalau kita guna domain ataupun yang di luar sana yang mana yang tak faham domain tu apa, domain ialah nama alamat website. Nama alamat website ni kalau .my ni itu dikeluarkan, diuruskan, berdaftar dengan Mainik Berhad. Mainik Berhad adalah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. So, untuk daftar domain ni, kita perlukan dokumentasi. Dia tengoklah .my apa. Kalau .com.my contohnya perlukan SSM. Kalau .my nak guna SSM pun boleh, nak guna kad pengenalan pun boleh. Dia tak boleh daftar saja tanpa menunjukkan apa-apa identiti, tak boleh. So, tujuannya salah satunya ialah untuk memantau sekiranya ada yang orang
orang salah guna lah. Ini salah satunya. Maksudnya orang yang menggunakan domain .my, ketelusan dia ada di situ. Orang tahu dah ini boleh percaya ni. Macam tu lah pendek cerita dia. Okey, sebelum kita last kita dah masa mencemburui kita. Okey, sebelum last saya nak tunjukkan satu produk Mynic yang saya kata nak bagi percuma tadi tu kepada semua yang menonton ni. Mynic nak bagi percuma untuk nak naikkan branding anda di online. Macam mana tu kita tengok dulu video ini. Tengok dulu video ni seminit je. Ini bukan filem, tengok video. Saya kata nak tengok filem lah. Ini bukan filem ni, tengok video ni seminit sahaja video ni. Dengan tengok video ni kita akan faham apa yang saya ataupun Mynic nak bagi percuma ni. Sekejap kita tengok video. Kita tengok video dulu di sini dulu CL Kita tengok dulu. Baik. Silakan. Seminit je sekejap Alright, tengok video ni dulu. Hai Siti. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu. Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.catecity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.catecity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya GoToBrand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah. Kat mana ya saya boleh daftar GoToBrand ni? Awak boleh daftar di prime.mynic.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah. Nanti nama domain yang saya nak dah tak ada pula. Alright. Okey, ini yang saya maksudkan tadi. Produk yang mana yang boleh naikkan branding produk anda, tak kiralah produk ke, servis ke, nama company ke, tak kisahlah, di online. Contohnya macam dengan filmmalaysia.my. Tapi yang ni khusus kepada .biz.my. Contoh, kita daftar nama domain dia filmmalaysia.biz.my. Jadi kita boleh buat link ke platform digital kita, pelbagai platform. Kita boleh buat 5 platform serentak menggunakan nama yang sama. Contoh whatsapp.filmmalaysia.biz.my. Orang type aja yang tu dekat Google, dia akan pergi ke WhatsApp kita. IG ataupun Instagram ataupun Insta, ikut aktiviti kita lah kat depan tu kita boleh tukar. ig.filmmalaysia.biz.my, dia akan pergi ke IG kita. fb.filmmalaysia.biz.my, dia akan pergi ke FB kita. Waze, Google Map boleh, ataupun siapa yang jual barang di Shopee, di Lazada boleh, yang dah ada website lagilah boleh. Kita boleh linkkan dia, kita boleh buat link tu, setting link tu akan diajar, akan ditunjukkan selepas anda daftar. Jangan risau, senang sahaja untuk nak guna benda ni. So, dipendekkan cerita, diringkaskan untuk nak bagi mudah faham. Produk ini ialah untuk anda boleh buat link, pelbagai link ke Facebook, ke WhatsApp, ke IG, ke store, macam-macam lah link tu, dengan menggunakan satu nama yang sama. Macam dengan catecity.biz.my. Macam dengan ada orang dia nak guna nama viral. Contoh dia macam dengan mungkin dia kata Karipap Giant. Contoh kan, anda jual Karipap, anda nak daftarkan karipapgiant.biz.my. Jadi link anda semua nama yang sama.
ke WhatsApp, ke IG, ke Facebook. So ini boleh meningkatkan branding anda. Orang tengok pun, fuyo, lain macam ni. Dia punya link tu. Lagi satu, bila kita menggunakan domain ni, nama domain ni, Google akan cepat kenal kita sebab kita ada nama domain. Nama domain inilah yang kita gunakan. Orang guna-guna tu boleh naikkan ranking kita di Google. Nak tahu nak daftar macam mana ni? Tadi dah tunjuk dah ni. Macam nak daftar tu pergi ke prime.my ni. Apa ni? Tadi saya tunjuk sikit macam mana nak daftar ni. Kita boleh pergi ke sekejap saya ulang sikit yang ni. Macam mana nak daftar tu. Oh, sorry. Cuma Ni. setahun? Ni ada promosi percuma setahun tau. Okey. Kalau mau terlepas pula. Tu prime.mynick.my. Ejaan dia macam tu. prime.mynick.my. Type dekat Google, boleh daftar di situ. Ataupun nak tanya apa-apa berkaitan dengan website. Nak tak tahu macam mana nak daftar. Tak faham lagi macam mana konsep produk ni, menggunakan produk ni macam mana. WhatsApp saya. Senang cerita. Type je kat Google whatsapp.protraining.my. Terus masuk ke WhatsApp saya. Dahsyat nak WhatsApp saya. Tak bagilah nombor-nombor, tak main lah. WhatsApp, WASAP, whatsapp.protraining.my, protraining.my. Dia terus masuk ke WhatsApp saya. Ataupun tak boleh saya bagilah nombor 019 80 017. 019 804 kali 17. Yang tu terus pergi ke WhatsApp saya. So boleh sembang-sembang dengan saya, tanyalah saya apa-apa berkaitan dengan mining, berkaitan dengan nak daftar macam mana, berkaitan dengan website, package website. Nak kata mudah tadi tu macam mana. Yang ini kita bagi percuma. Website tak bagilah percuma, tapi dijamin murah daripada biasa. Yang ini kita bagi percuma. Percuma setahun. Oh, cikgu percuma setahun je. Setahun je lah nak bagi ramai ni. Tahun yang kedua, bayar RM90 untuk 3 tahun berikutnya. Setahun 30 je. Untuk 3 tahun berikutnya. Murah je. Tahun yang pertama daftar free, guna free. Setahun gunalah. Kalau tak tahu nak daftar, saya boleh guide kan. Tak ada masalah. Okey, kita berbalik kepada tetamu kita ni, Cik Rafai Sapi. Okey. Kita tengok tadi yang apa ni, macam saya kata tadi, apa jadi nampaknya kan? Apa yang Cik Rafai nampak lah kan? Apa akan jadi nantilah kalau tidak digitalkan apa-apa sahaja. Ini kita cakap sekarang ni berkaitan dengan filem Malaysia, berkaitan dengan berita, berkaitan dengan portal berita. Contohnya kan, adakah ini sama aja kepada semua benda? Ada orang yang tak nampak lagi digital ni penting. Macam mana? Apa pandangan Cik L? Baik, tadi ada satu benda penting yang saya dapat tangkap daripada cikgu tadi, yang cakap pasal branding, meningkatkan branding. Yeah. Sama juga macam filem, kebanyakan producer filem ni dia kurang fokus dari segi aspek AMP. AMP ni maksudnya advertising, marketing dan juga promotion. Jadi bila fokus pada AMP ni, tu yang jadi filem dia tak laku kan, orang pun tak tahu, tiba-tiba dah habis. Orang pun tak tahu filem tu dah tayang, tiba-tiba dah habis. Jadi AMP ni pelbagai cara. Maksud saya untuk meningkatkan branding ni pelbagai cara. Ada cara berbayar dan ada cara yang free. Cara free ni, betul. Cara free ni macam contoh ni lah. Macam contoh kita guna platform media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, apa semua. Dan pelbagai platform yang baru lah macam TikTok apa semua, itu semua free. Jadi bila kita ada suatu perancangan untuk kita guna medium media sosial ni, dia secara tak langsung dapat membantu kita untuk meningkatkan branding lah. Sama juga untuk Arkid Film Malaysia ni, saya pun dah buat dia punya akaun media sosial dia, boleh follow di Instagram, Twitter dan juga Facebook. Apa Instagram, Twitter dengan Facebook, apa ni, Twitter dengan Facebook tu alamat dia apa? Boleh Film Malaysia. Film Malaysia. Type dia Film Malaysia. Betul, type Film Malaysia. Sama. Sebab apa saya guna Film Malaysia ni, sebab dia satu branding lah. Kita bila kita kata filem, kita nak tahu daripada mana ia adalah Film Malaysia lah. Jadi kalau untuk Instagram tu type Film Malaysia dan memang kita nampaklah kita Film Malaysia punya account. Jadi berbalik daripada soalan cikgu tadi macam mana kita nak tahu, sebenarnya saya projek Arkid Film Malaysia ni bukan sekadar projek untuk digital ataupun untuk sebagai portal untuk orang ramai akses. Sebenarnya saya buat
saya buat projek ni lebih kepada situ. Saya dah melangkau projek ni jauh ke depan, iaitu saya pertama saya buat projek ni sebagai portal untuk digital. Yang kedua saya buat alhamdulillah saya berterima kasih kepada Finas, saya dapat untuk menerbitkan satu filem dokumentari mengenai filem Malaysia, Akid Filem Malaysia. Ini di bawah dana kandungan digital DKD. Alhamdulillah saya dapat peluang ni dan saya akan mulakan penggambaran filem dokumentari saya tak lama lagi lah. Ini akan saya akan dokumentasikan ni dalam bentuk filem dokumentari yang akan saya tayangkan di platform YouTube. I see. Tak jemput saya jadi artis ke apa? Tak ada. InsyaAllah. Nanti ada scene mana-mana saya jemputlah cikgu lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya sebelum projek ni bermula, saya terlebih dahulu saya gunakan kepakaran saya dalam bidang media ni untuk saya mendapatkan bahan-bahan berkaitan akid filem untuk saya jadikan sebagai kajian PhD saya. Saya sebenarnya saya sambung belajar di Fakulti Filem, Teater dan Animasi FIKA di UiTM Puncak Perdana Shah Alam. Dalam bidang perfilman. Dalam bidang perfilman. Jadi dan saya akan ambil PhD. Betul. Bukan akan lah, tapi saya sekarang ni dah masuk semester. Sedang. Sekarang ni saya dah masuk tahun ketiga. InsyaAllah dan insyaAllah tak lama lagi lah nak habis. Tak lama lah, kita kena biasakanlah panggil doktor tu, kena dah hampir-hampir. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Jadi saya punya kajian ni adalah mengenai akid filem di Asia Tenggara. Saya lebih fokus kepada tiga negara, iaitu Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Saya ambil tiga tempat ni sebagai tiga tempat ni adalah dikatakan mereka mula dulu Akid Center ni, Akid Film Center ni. Jadi saya buat kajian untuk tiga tempat ni supaya saya dapat lebih faham macam mana proses restorasi dan juga preservation filem-filem tu dibuat secara digital supaya benda ni kita boleh guna untuk kita sendiri. Maksudnya apa yang saya belajar tu saya akan gunakan sebagai proses untuk saya tambah baik portal akid ni supaya kontennya lebih bagus. Itu yang saya katakan tadi. Saya sebolehnya ini cuma yang dapat tengok kita sekarang ni, yang dapat tengok dekat skrin ni. Ini cuma konten yang belum sepenuhnya lah. Ini cuma dalam proses percubaan. Proses percubaan menggunakan domain yang saya berdaftar dengan Mynic lah. Jadi saya nak gunakan ni sebagai platform supaya satu hari nanti bila dah ada konten-konten yang bagus, termasuklah saya punya filem dokumentari pasal akid filem tadi, bila dah ada di situ, jadi orang ramai di serata dunia boleh tengok konten-konten ni secara online saja. Itu satu kelebihan. Sebab apa? Satu lagi yang kita perlu tahu bahawa untuk nak buat sesuatu konten tu kita kena buat satu perancangan lah. Kita tak boleh sambil lewa main letak konten-konten yang kita rasa macam kita rasa tangkap muat kan. Jadi saya fikir bila ada konten-konten yang kita buat satu perancangan yang lebih terperinci, yang lebih spesifik, lebih bersifat eksklusif, benda-benda semua akan menjual kita punya website kita kepada khalayak. Jadi orang sebenarnya pembaca kita ada, kita punya range pembaca kita ada, tapi dia tak tahu. Bila dia tengok, bila dah ada konten-konten yang menarik bersifat eksklusif apa semua ni, jadi konten tu jadi suatu benda yang bernilai lah. Betul. Zaman sekarang ni tak ada masalah. Nak konten-konten ni tak perlu nak hire cameraman, nak kena bayar mahal-mahal. Kita guna handphone kita. Kita boleh record, ataupun kita boleh satu lagi kita boleh guna sumber orang lain yang kita boleh pakai, kita letak di platform kita. Maksud saya macam contoh sajalah, macam trailer filem apa semua kan. Kita guna trailer filem daripada yang ni siapa punya filem, kita letak kat situ. Sebab benda ni kita bukan bertindak mencuri, bukan. Kita secara tak langsung kita membantu filem itu sendiri. Contohnya kalau macam cikgu boleh tengok tadi ada tiga filem yang masih di Pawagam. Boleh scroll atas sikit. Yang tiga filem ni kan. Contohnya Hantu Kuat Tower, Hantu Mok Joh dengan Rumah Madu, Kubur Hantu. Ini tiga-tiga filem masih ditayangkan di Astro First. Ni saya pun tak tahu ni. Saya pun tak tahu. Sebab tiga-tiga filem ni memang dia orang tak bayar saya.
Tapi saya tak langsung, bila ia melibatkan filem, saya mempromosikan benda ni supaya kita dapat membantu industri filem kita. Jadi tujuan saya untuk buat portal ni supaya kita sama-sama membantu industri. Bukan makan seorang apa semua nak untung, nak kaya seorang, bukan. Saya tak boleh. Kalau nak bagi happy, kita jual aiskrim. Jual aiskrim. Okay, kita jual aiskrim. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak kepada Cik El Rafai Sapi kerana banyak share tentang macam mana keadaan filem. Kalau kita tengok susah filem kita nak kekalkan, kalau boleh inilah satu tempat usaha, satu tempat di mana menempatkan filem-filem Malaysia supaya 10, 20, 30, malah 100 tahun lagi ni bila dah online ni senang, ada semua platform macam ni senang, orang buat rujukan, orang boleh tahu dan sebagainya. Di samping mempromosikan juga apa yang ada sekarang. Dia jadi library dan juga mempromosikan apa yang ada sekarang. Satu lagi cikgu. Satu usaha yang sangat bagus. Ya, ada satu lagi. Okey, silakan. Okey, sebelum saya ni sambil-sambil dah saya sebagai sebagai orang media kan, saya menulis tu adalah makanan saya lah. Penulisan tu makanan saya lah. So saya tak ada masalah lah. Tapi ada ketika pun berlaku situasi writer's block. Writer's block ni kita blank kan, sekejap tak ada masalah. Blank sekejap kan. Pada masa sama saya nak mempromosikan, selain daripada promosi daripada saya punya portal Arkib Filem Malaysia ni, saya nak promosikan satu lagi, saya punya naskah terbaru saya lah, saya punya produk terbaru saya. Produk terbaru saya. Nampak? Okey. Mawi tu. Okey. Kalau dalam online boleh dapatkan kat mana tu? Boleh tak? Ini buku ni autobiografi daripada Mawi. Saya ingat ramai yang semua tahu siapa Mawi kan. So tak perlu saya kenalkan siapa Mawi. Jadi ini buku terbitan saya. Saya sebagai penerbit dan juga sebagai editor untuk buku siap dicetak semalam. So masih lagi panas. Bau buku pun masih kuat lagi. Masih panas lah ni. Masih panas lagi. Sebelum kita jual secara pre-order. Pre-order adalah diskaun apa semua, tapi semalam dah siap print apa semua. Jadi buku ni boleh dibeli secara fizikal lah di Shopee. Mudah saja, tak perlu pening-pening nak cari kedai-kedai apa mamak, tak payah. So pergi Shopee, type tajuk dia Mawi dalam lautan manusia. Mawi dalam lautan manusia. So buku ni masuk ke Shopee je boleh dapat kan? Shopee saja. So harga dia RM45. Tujuan saya buat buku ni bukan untuk nak kau untung apa, bukan. Saya lebih satu perkongsian. Saya perkongsian seorang selebriti popular yang pernah melalui pelbagai cabaran hidup kan, termasuk dia pernah hilang sekejap dalam industri. Benda-benda yang boleh dikatakan mistik lah, mistik kan, benda-benda yang orang kata macam sampai melibatkan nyawa lah. Terima kasih cikgu dapat tengok terlihat ada buku ni. So boleh boleh beli di Shopee saja. Tujuan buku ni dibuat adalah untuk kita lebih faham ataupun kita berkongsi satu pengalaman hidup orang lain yang kita tak tahu apa berlaku pada Mawi ni sebenarnya. So benda ni bukan cerita nak pasal dia terlalu sangat dia dah menang anugerah apa semua, itu tak perlu cerita. Di sebalik lain. Cerita pasal menang anugerah tu kita dah banyak laku pada media. Dah banyak dengar. Yang ni cerita yang orang tak dengar. Betul. Jadi saya inilah menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk menyokong industri buku negara untuk membeli buku ni. Saya tak langsung dia membantu kita lah, industri buku kita, sebab kita pun tahu kan berapa ramai orang baca buku. Orang baca buku setahun pun kan, cuba kira kan. Saya pun kalau tanya diri saya sendiri berapa banyak buku saya baca setahun pun tak banyak. Kan? Kalau setakat komik tu memang ramai dah baca kan komik ni. Pun buku yang kita jumpa macam contohlah tu giliran nak gunting rambut kan, ada buku baca sekejap. Betul. So, ramai-ramai kita dapatkan buku ni. So ini satu naskah yang saya anggap sebagai cerita dia adalah satunya luar biasa lah. Dari segi pemilihan konten ni macam sama-sama je lah. Macam aspek saya kata tadi, pemilihan konten tu sangat-sangat teliti. Saya tak mau cerita benda yang dah cerita. Dah biasa orang dengar tak nak. Dah baca kan, bila orang baca buku ni orang kata macam saya dah baca lah cerita ni, saya dah tahu lah. Saya tak mau cerita.
So bila pembaca ni, bila baca buku ni, dia dapat rasa sesuatu yang memberi berbeza bagi satu pengalaman baru dalam hidup dia lah. Mungkin dia rasa macam, oh, bukan senang nak jadi seorang artis popular. Mungkin ada yang artis baru yang teringin nak jadi artis. Nah, ini salah satu contoh. Ada cerita dia kan. Betul. Jadi macam guideline dia lah untuk jadi artis. Sebab tu the wise man said tu, dia cakap orang putih tu. Yes. Please. Untuk nak tengok orang tu berjaya di tahap mana, sebenarnya macam itulah kegagalan dia pada masa silam. Betul. Maksudnya kalau lagi dia berjaya, lagilah kegagalan dia setinggi itulah kegagalan dia. Tengoklah siapa-siapa, bacalah siapa-siapa yang berjaya sekarang ni, tengok kisah di sebalik kejayaan dia tu, keperitan sangat dahsyat. Sebab tu orang kata bila ada keperitan tu kita kena thinking positif lah. Ya, aku tahu sekarang ni ambil pengajaran. Nanti aku akan jadi orang yang hebat. Jangan terus tergelam dalam negatif tu, habislah. Karam lah. Saya ingat kalau siapa-siapa baca buku ni kan, dia pun tak terfikir Mawi boleh melalui pengalaman macam tu. So kalau kita sendiri duduk di tempat dia pun sendiri, saya pun tak pasti. Saya sendiri pun saya tak pasti saya boleh duduk macam tempat dia. Betapa dia punya impact dia sebagai artis popular kan, dalam sekelip mata kan, orang kata artis Miss Segera kan. So dia popular dia tu sangat-sangat mendadak kan. Jadi so benda-benda mendadak tu macam-macam cabaran dia berdepan apa semua kan. Jadi ini suatu yang menarik untuk dikongsi lah, untuk supaya saya harap bila baca buku ni dapat kita bagi satu ilham kepada kita untuk menulis, untuk buat konten. Kadang-kadang dan juga mungkin untuk dalam kehidupan seharian pun mungkin sebagai panduan. Betul. Ya. Okey, so terima kasih banyak. Kita dah habis masa sebenarnya, El. Terima kasih banyak kerana share macam-macam hari ini. Terima kasih banyak. Ini satu sharing yang perspektif yang berbeza daripada minggu-minggu yang episod-episod cerita kisah Dok Mai sebelum kisah cerita Dok Mai sebelum ni. Ayah ni satu pandang sisi yang berbeza. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada El Rafai Safi. Terima kasih Cikgu Yazri. Terima kasih kepada Mainik. Terima kasih. Ya. Dan untuk anda nak tahu macam mana Mawi World ni, macam mana di sebalik Mawi World yang sebenarnya. Kita nampak sekarang ni Mawi World yang buka spotlight. Kita tak tengok Mawi World yang tutup spotlight. Jadi kisah yang ini bukan orang biasa-biasa yang tulis ni, ini ialah daripada penulisan wartawan sendiri. Saya sebagai editor. Cerita ni editor. Cerita ni ditulis oleh Mawi. Saya oleh sebagai Mawi editor, tulis sendiri. Saya tulis sebagai editor, saya memantau dari segi konten. Memantau dari segi konten untuk bagi orang kata satu benda yang baru lah kepada orang, supaya orang tahu, oh ini tak tahu lagi, tak pernah dengar lagi. Betul. Apa cerita-cerita tu? Beli lah. Kalau cerita lagi kat sini tak habislah live kita hari ni. Jadi tak boleh cerita banyak, kena beli. Masuklah Shopee, saya dah tunjuk tadi macam mana cara nak beli. Masuklah Shopee, type dia Mawi, type Mawi dalam lautan manusia tu. Buy. Cuma satu je saya tak buat lagi. Buy now tu saya belum buat lagi. Baru siap semalam ni. Baru siap semalam. Panas rekod. Lagi. Bau panas lagi. Eksklusif. Hari ni kita dedahkan dekat Mainik. Okey. Terima kasih banyak sekali lagi. Okey, terima kasih. Okey, so para penonton sekalian, terima kasih banyak kerana bersama saya pada hari ini, bersama dengan Mainik pada hari ini. Saksikan minggu depan kita bersama dengan tetamu lain pada waktu dan masa yang sama minggu depan insya-Allah. Dan kita nak buat sikit cabutan bertuah insya-Allah kita ada cabutan bertuah untuk 5 pemenang pada minggu ni. So hati-hati semua, masih lagi kita dalam peringkat COVID ni belum selesai. So jaga diri, jaga keluarga, kita jaga kita. Kami daripada Mainik sayang anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye. Saya serahkan kepada Izian. Ada tunggu cikgu bye-bye tak sebut saya pun. Sampai hati. Sampai hati. Okey, sila Izian. Sila. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yasir dan juga Encik El di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Jadi untuk anda di luar sana, jangan tunggu lama-lama untuk bina identiti digital anda, sebab macam yang dikongsikan tadi, terlalu banyak yang boleh dimanfaatkan dengan penggunaan .my. Jadi jika anda berminat dengan produk Mainik seperti yang diterangkan oleh Cikgu Yasir tadi, boleh terus hubungi pihak Mainik ataupun boleh hubungi Cikgu Yasir juga. Alright, sekarang dah pun kita tiba di penghujung rancangan. Jadi saya akan teruskan sesi ini dengan membuat 5 cabutan bertuah
kepada peserta yang dah buat pre-registration. Alright, sekarang kita akan keluarkan kita punya spin off wheels. Ramai peserta yang dah buat pre-registration ni. Okay, kita mulakan dengan cabutan yang pertama. Siapa pemenang yang pertama ni? Okay, tanya kepada Encik Zaida Effendi. Seterusnya kita buat cabutan yang kedua. Okay. Tanya kepada Nur Hafizah Hamid. Seterusnya. Alright. Tanya kepada Khalidas. Okay, cabutan yang keempat. Pemenangnya adalah Puan Rosita binti Juso. Okay, sekarang kita buat cabutan yang terakhir untuk hari ini. Tahniah kepada Encik Idris. Okey, tahniah kepada para pemenang. Di sini ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama kita hari ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun terkasar bahasa. Hingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe everyone.